Hi everyone, pada hari Sabtu yang lepas, kita sudah bincang takrifan pembezaan di dalam kelas. Untuk video YouTube ini, saya akan memberi murid-murid rumus-rumus yang kita akan mengguna untuk membuat pembezaan. Kerana rumus yang kita belajar untuk takrifan pembezaan itu, kita biasanya tak guna takrifannya untuk membuat pembezaan kerana takrifan dia adalah rumus yang susah. So sebelum kita tengok rumus-rumus yang kita akan guna, saya nak ingatkan murid-murid apakah takrifan yang kita belajar pada hari Sabtu tadi. Boleh cari cerun graf lengkong. Ya. So pembezaan ini adalah bila kita ambil had rumus cerun, ya. Ini f x tambah h tolak fx per h, ini adalah rumus cerun. Tetapi kita sekarang ambil had untuk rumus itu apabila h menghampiri kosong, iaitu h ini adalah beza antara nilai koordinat x. So had fungsi kadang-kala boleh susah untuk dikira. Oleh itu kita akan mengguna beberapa rumus untuk membuat pembezaan dengan cepat. Di dalam tingkatan 5 ini kita ada 4 rumus pembezaan yang murid-murid perlu faham. Dan rakaman ini saya akan bincang 4 rumus ini. Rumus pertama adalah rumus untuk membezakan ax kuasa n. Okay. Apabila kita diberi y sama dengan ax kuasa n, so ini adalah persamaan graf itu. Kalau kita nak dapatkan cerun untuk graf ax kuasa n ini, kita boleh membuat pembezaan dan kita perlu ingatlah rumus dia, iaitu an x kuasa n tolak 1. Okay, satu cara untuk ingat rumus yang penting ini adalah untuk anggapkan kuasa itu sebagai jatuh ke depan rumus itu dan darabkan dia dengan A, dan selepas itu kita tolak 1 daripada kuasa dia. Okay, tolak 1 dari kuasa. Kerana rumus ini penting, sekarang saya akan membuat beberapa contoh, ya. Contoh yang pertama, kalau kita diberi y sama dengan 4x kuasa 3, kalau saya nak buat pembezaan ini, ingat dy dx ini adalah tata tanda pembezaan. Apa yang saya perlu buat ialah fikirkan 3 ini darabkan dengan 4, so 4 darab 3, dan kuasa x ini saya tolak 1, so 3 tolak 1, dan jawapan terakhir ni bila saya membuat pemudahan ialah 12x kuasa 2. Rumus ini juga boleh diguna bila y sama dengan 5, iaitu nombor sahaja. Kita tengok di sini nombor sahaja tanpa x. Tapi saya boleh guna rumus ini juga. So kenapa kita boleh guna rumus ini? Ialah bila kita tak ada x, kita boleh anggapkan dia sebagai x kuasa kosong. Ya, bila kita tak ada pemboleh ubah itu, kita boleh anggapkan dia sebagai kuasa kosong. Ini adalah apa yang kita belajar di dalam tingkatan 3. Kosong ini, kita boleh guna rumus ini, dan bila kita guna rumus ini, bila saya darabkan dia dengan kuasa itu, dia akan menjadi kosong. Kerana 5 darab dengan kosong ialah kosong. Ya. So, bila kita membuat pembezaan untuk nombor saja, bila kita tak ada pemboleh ubah x itu, okay, pembezaan itu akan memberi kita jawapan kosong. So, 5 itu akan hilang bila kita buat pembezaan. Okay. Untuk contoh terakhir, kita nak tengok y sama dengan 2 per x. So, 2 per x ini, kalau saya nak guna rumus untuk pembezaan ax kuasa n ini, saya perlulah tukarkan 2 per x ini kepada bentuk ax kuasa n. Okay. So saya akan membuat itu dengan ingat, bila x ini di bawah pecahan, saya boleh pindahkan dia ke atas dengan menjadikan dia sebagai kuasa negatif. So sini menjadi 2x kuasa negatif x negatif 1. Kerana x biasanya kalau kita tak tulis kuasa, itu bermaksud x kuasa 1. So bila saya ambilkan dia dari bawah pecahan, dia akan menjadi x kuasa negatif 1. So untuk 2x kuasa negatif 1, saya gunakan rumus ini. So saya akan dapat dy dx sama dengan
2 darab negatif 1, dan selepas itu X kuasa dia tolak 1. So 2 darab kuasa ialah negatif 2. X darab kuasa negatif 1 tolak negatif 1 akan menjadi X kuasa negatif 2. So kita boleh beri jawapan sebagai ini, negatif 2 X kuasa negatif 2, ataupun kita boleh tukarkan dia balik kepada pecahan. So kalau saya tukar dia balik kepada pecahan, dia akan menjadi negatif 2 per X kuasa 2. Okay, so mari kita tengok beberapa contoh lagi yang menggunakan kaedah ini. So kaedah yang tukarkan sesuatu daripada contohnya daripada punca kuasa untuk menjadi kuasa saja, supaya kita boleh guna rumus ini. So kalau kita ada Y sama dengan 3 punca kuasa X ini, saya boleh tuliskan ini sebagai Y sama dengan X kuasa 1 per 3. Okay. So kalau kita dapat X kuasa 1 per 3 ini, kita boleh gunalah rumus kita. So dy dx, pembezaan dia ialah 1 per 3, ya, darabkan di depan, dan kuasa X tolak 1. So kita dapat 1 per 3 X kuasa 2 negatif 2 per 3. Okay, so bila kita buat pembezaan, kadang-kadang kita akan dapat kuasa negatif. So seperti soalan sebelum ni, kita boleh beri jawapan dalam sebagai kuasa negatif ini, ataupun kita juga boleh tulis balik dia kepada pecahan, dan kita juga boleh letak balik punca kuasa dia. So 1 per 3 contohnya X kuasa 2 per 3 punca kuasa ini. Okay. So inilah apabila 1X diberi dengan pelbagai kuasa dia, ataupun sesuatu yang boleh ditukarkan kepada kuasa. Okay. Tetapi biasanya bila kita diberi fungsi, ada beberapa sebutan, seperti contohnya Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 5. So bagaimana kita buat pembezaan untuk fungsi seperti ini? Ini apa yang kita akan buat ialah bezakan setiap sebutan secara asing. Ya. So buatlah 3 pembezaan di sini. Gunalah rumus yang kita belajar tadi. So dy dx ini, untuk X kuasa 2 dia menjadi 2X. 3X ini akan menjadi 3. Negatif 5 ini akan menjadi kosong. So dia dy dx kita adalah 2X tambah 3 tolak kosong. Ya, so bila saya buat pemudahan, yang jawapan terakhir adalah 2X tambah 3. Okay, so buatlah setiap sebutan secara asing dengan rumus yang kita belajar. So untuk contoh terakhir untuk rumus ini, saya akan buat pembezaan pecahan ini, di mana pecahan ini hanya ada satu sebutan di bawah saja, ya. So bila kita ada satu sebutan di bawah pecahan ini, kita juga boleh guna rumus yang kita belajar. So sebelum kita guna rumus, sebelum kita guna rumus, apa yang kita perlu buat ialah untuk buat pemudahan pecahan. Saya akan tulis di ini pada skrin sekarang. Sebelum guna rumus, buat pemudahan pecahan. So bila saya buat pemudahan pecahan ini, 7x kuasa 3 per x kuasa 2 menjadi 7x. 2x per x kuasa 2 ini menjadi 2 per x. Okay, so saya buat pemudahan. Dan selepas saya sudah buat pemudahan, kita boleh buat pembezaan ini secara asing. So 7x akan menjadi 7 dengan guna rumus tadi, dan 2 per x akan menjadi negatif 2 per x kuasa 2. So mari kita tengok pemudahan pecahan ini. So kalau kita ada 7x kuasa 3 tambah 2x per x kuasa 2, bila kita buat pemudahan, kita perlulah buat pemudahan dengan sebutan pertama dan sebutan 2 juga, ya. So ini 7x kuasa 3 per x kuasa 2 menjadi 7x, dan 2x per x kuasa 2 ini menjadi 2 per x. Selepas kita buat pemudahan ini, barulah kita boleh buat pembezaan dengan rumus, ya. So bila kita ada 7x ini
dan 2 per X ini kita buat secara asing. 7X akan menjadi 7 darab 1 kerana 1 adalah kuasa bila X tak tulis kuasa. Selepas itu X kita tolaklah kuasa dia dengan 1. Dan 2X per X ini kita perlu ingat bila kita ada 2 per X itu sama sebagai X kuasa negatif 1. Oleh itu bila saya buat pembezaan 2X kuasa negatif 1, dia akan menjadi 2 darab negatif 1 iaitu kuasa dia dan kuasa X tolak 1. Okay. So kerana saya tak ada ruang di sini, saya akan tulislah jawapan terakhir di kiri sini. So 7 darab 1 X kuasa 1 tolak 1 ini akan menjadi 7 X kuasa kosong iaitu 7 saja. Dan 2 darab negatif 1 menjadi negatif 2 X kuasa negatif 2 kerana negatif 1 tolak 1 menjadi X kuasa negatif 2. Ok, so sekarang cikgu dah buat banyak contoh untuk guna rumus ini kerana ini adalah rumus paling penting dalam pembezaan. Ok, sekarang saya nak murid-murid cubalah guna rumus ini untuk sendiri dengan buat latihan pada muka surat 22. Ok, so sebelum kamu tengok rumus-rumus seterus ini, tolonglah faham baik-baik rumus ini kerana rumus yang seterusnya akan mengguna rumus ini juga. So kalau ini kamu masih tak faham, kamu tak akan boleh buat bahagian yang seterusnya, ya. Kamu mestilah faham bahagian ini dulu. So buat latihan dulu sebelum tengok rumus-rumus yang lain dan pastikan kamu dah buat pembetulan dan faham betul-betul bagaimana guna rumus ini. Okey, mari kita tengok rumus kedua iaitu rumus petua rantai. Ini. Untuk Y sama dengan FU di mana F adalah fungsi dan U adalah satu fungsi lagi untuk X. Kalau kita ada pembezaan untuk rumus seperti pemasaman seperti ini, apa yang kita perlu buat ialah dy dx pembezaan dia ialah sama dengan df du darab du dx. Iaitu kita bezakan F, selepas itu kita bezakan U. Okay. So saya tahu rumus ini susah untuk difaham kalau ini adalah kali pertama kita tengok dia. So saya akan buat beberapa contoh untuk memberitahu murid-murid bagaimana kita guna petua rantai ini. So bila kita guna petua rantai ini, perkara penting ialah untuk faham bahagian mana adalah bahagian F, bahagian mana adalah U. So contohnya dalam Y sama dengan 3X tambah 1 dalam kurungan kuasa 4. Okay, biasanya kita boleh tengok bahagian di dalam kurungan. Ya, biasanya bahagian yang dalam kurungan ini adalah U. So di sini untuk contoh pertama, U kita ialah 3X tambah 1 kuasa 4. 3X tambah 1 dalam kurungan saja. Bahagian yang dalam kurungan saja adalah U. Okay. Kuasa 4 ini adalah untuk daripada F. F ini, kalau kita sudah tukar kurungan ini menjadi U, ialah U kuasa 4. Okay. So, bahagian yang tidak digunakan untuk U yang di dalam kurungan ini adalah untuk F. Apa yang kita perlu buat ialah buat pembezaan dua bahagian U dan untuk fungsi F ini. So du dx iaitu pembezaan U ini kalau kita guna rumus pertama. So oleh itu kita perlu faham rumus pertama baik-baik barulah kita boleh pergi ke bahagian ini, ya. Saya akan guna rumus pertama untuk membuat pembezaan untuk U. So 3X bila saya buat pembezaan dengan rumus pertama ialah 3, 1 akan menjadi kosong. So du dx ini adalah 3. So bila kita buat df du ini dengan guna rumus pertama juga, saya akan mendapat 4U kuasa 3. So dy dx ini, okay, kita ingat petua rantai ialah df du darab du dx. So, saya buat df du darab du dx. Okay.
Okay, tetapi U ini adalah pemboleh ubah fungsi yang kita letak sendiri. Jawapan dia tak akan ada U kerana jawapannya mestilah dalam sebutan X. So apa yang kita perlu buat ialah ganti keluar U ini nanti. So dy dx ialah 12 U kuasa 3 dan kita ingat U ini adalah 3x tambah 1. So ini akan menjadi 12 kurungan x 3x tambah 1 kuasa 3. Okay. So itulah contoh pertama. Saya akan buat dua contoh lagi kerana petua rantai ini adalah rumus yang nombor 2 penting dan dia penting untuk murid-murid faham. Okay. Untuk contoh kedua, y sama dengan punca kuasa x kuasa 2 tolak 1. Di sini kita perlu tengok mana bahagian u, mana bahagian f juga. So bahagian U adalah bahagian biasanya yang dalam kurungan, atau di dalam contoh seperti ini, kalau kita tak ada kurungan, kita mesti ingat bahawa punca kuasa ini berfungsi sebagai kurungan juga. So U kita sekarang adalah X kuasa 2 tolak 1. Itu bermaksud punca kuasa ini adalah untuk fungsi F. So dengan guna rumus pertama, kita akan dapat pembezaan untuk U dan F ini. So du dx dengan guna rumus pertama adalah 2x. df du dengan guna rumus pertama adalah setengah punca kuasa U. So selepas itu kita gunalah petua rantai ini. dy dx ialah sama dengan df du darab du dx, iaitu 1/2 punca kuasa U darab dengan 2x. So 2 dan 2 ini akan dihapuskan bila kita membuat pemudahan. So kita dapat x per punca kuasa U. Tetapi U ini saya perlu ganti keluar kepada untuk jadikan x balik. So dia menjadi x per punca kuasa x kuasa 2 x kuasa 2 tolak 1 macam ni. Okay. So sekarang saya nak murid-murid cuba guna rumus petua rantai untuk sendiri. Okay. Tolong cuba soalan dalam buku latihan pada muka surat 23. Okay. Cuba soalan ni dan semak jawapan dan buat pembetulan. Selepas itu barulah kita tengok rumus ketiga. Okay. Rumus ketiga ialah petua hasil darab. Di sini untuk petua hasil darab, kita akan darabkan dua bahagian U dan V. Okay, so di mana U dan V ini ialah fungsi bagi X. So sama seperti di dalam petua rantai, U dan V ini adalah bahagian untuk fungsi Y ini yang telah didarabkan. Ya. So bila kita ada U dan V yang didarabkan, dua bahagian yang didarabkan, kita akan dapat petua hasil darab dy dx ialah U darab pembezaan bahagian kedua tambah du dx darabkan dengan v. Dulu kita perlu ingat bila kita ada kurungan, okay, banyak kali kurungan itu akan memberi kita apakah u dan v kita ini. So dalam contoh pertama, kurungan pertama akan memberi kita u, kurungan kedua adalah bahagian v. Dua kurungan ini dulu, du dx ini adalah 2x dengan mengguna rumus pertama, rumus pembezaan ax kuasa n, dan dengan guna rumus yang sama dv dx ini iaitu pembezaan kurungan kedua adalah 3. So selepas kita sudah buat pembezaan untuk kurungan pertama dan kurungan kedua, kita gabungkan dia dengan mengguna petua hasil darab ini. So jawapan terakhir ialah dy dx ini adalah, kita perlu ingat, u dv dx tambah v du dx. Ya. So kurungan pertama darab pembezaan kedua, pembezaan pertama darab kurungan kedua. So kita akan dapat x kuasa 2 tambah 1 darab 2x tambah 3 darab 3x tambah 1. Perlulah buat pemudahan selepas ini. So bila kita buat pemudahan, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 2x tambah 9x tambah 3. So jawapan terakhir di sini adalah 2x kuasa 2 tambah 11x
tambah 3. So ini adalah contoh pertama. So mari kita tengok contoh kedua. Saya akan guna kaedah yang sama, petua hasil darab, untuk selesaikan soalan seperti ini, kerana kita boleh tengok di sini saya ada dua bahagian yang telah didarabkan. Apabila kita ada satu nombor atau bahagian yang mengandungi X di depan kurungan ini adalah pendarapan. Oleh itu kita boleh guna petua hasil darab. Di dalam contoh ini, X ini adalah U dan V sekarang adalah 2X tolak 1/5. So bahagian X ini senang untuk buat pembezaan. Du dx untuk X ialah 1. Tetapi bahagian V ini susah sikit kerana V ini perlu guna petua rantai. So bila kita buat soalan pembezaan, tak semestinya guna satu rumus sahaja. So kamu perlulah tengok baik-baik soalan itu dan pilih rumus yang betul. So kalau saya guna petua rantai ini, kita perlu ingat bahagian yang kita ada dua bahagian. Biasanya kita panggil U, tetapi kerana petua hasil darab juga ada U, saya akan panggil dia dengan contohnya W. So W ini adalah bahagian yang di dalam kurungan, dan W adalah bahagian yang ada kuasa 5 ini. So bila kita buat pembezaan ini, so pembezaan dW dx ialah 2, dan df dW ini adalah W kuasa 4, 5 kuasa W kuasa 4. So dV dx ialah df dW darab dW dx. Ini so kita dapat 5W4 darab 2. So bila kita buat pemudahan, kita dapat 10 darab 2x tolak 1 kuasa 4. So akhirnya bila kita ada du dx dan dv dx, kita boleh guna petua hasil darab untuk dapat dy dx. So dy dx adalah u, iaitu x, darab dv dx, iaitu 10 darab 2x tolak 1/4 tambah 1 kerana du dx ialah 1 darab dv dx, iaitu 2x tolak 1/5. So bila saya buat pemudahan ini, kita boleh buat factorization. 2x tolak 1/4 ini boleh diambil ke keluar. So 2x tolak 1/kuasa 4 darab, so bahagian pertama ini adalah x darab 10, so 10x. Dan bahagian kedua, kerana kita ada 2x tolak 1 kuasa 5, so di sini kalau kuasa 4 diambil keluar, kita ada 2x di belakang ini. So jawapan terakhir ialah 2x tolak 1 kuasa 4 darab kurungan 12x tolak 1. So contoh ini susah sedikit kerana di sini kita perlu guna dua rumus, petua hasil darab dan juga petua rantai. So oleh itulah jawapan ini dan panjang sikit lah, dan pemudahan dia susah sedikit. Kamu perlu guna factorization untuk dapat pemudahan dia pada akhirnya. So tapi biasanya soalan tak akan susah seperti inilah. Biasanya dia hanya ada suruh kita guna satu rumus sahaja. So sekarang saya nak murid-murid cuba untuk guna petua hasil darab dengan cuba latihan pada muka surat 24. Tolong buat latihan pada muka surat 24. Bila kamu dah habis latihan ini, kita akan tengok rumus yang terakhir dan rumus yang paling susah. Sekarang kita nak tengok bahagian terakhir, rumus petua hasil bahagi. So rumus ketiga tadi adalah petua hasil darab, di sini adalah petua hasil bahagi. So kita boleh tengok sekarang rumus ini adalah untuk U per V. So seperti rumus hasil darab ini, kita akan buat pembezaan untuk bahagian U dan bahagian V secara asing dan gabungkan dia untuk dapat jawapan terakhir. Tetapi gabungan dia susah sedikit sekarang kerana gabungannya adalah
V du dx tolak U dv dx per V kuasa 2. So kita akan ada pecahan yang sangat besar untuk bahagian terakhir ini. Dan pemudahan dia susah sedikit. Oleh itu ini adalah rumus yang paling susah. Rumus petua hasil bahagi. Okay, so bila kita buat petua hasil bahagi, apa yang kita perlu ingat adalah bahagian V ini adalah bahagian yang di depan penolakan ini, ya. So satu cara banyak murid buat perkara yang salah bila mereka guna rumus ini adalah tak tulis bahagian yang betul di depan. Dia tulis V di sini, tak tulis V dan tulis U. Okay? Dan ada murid-murid yang tak ingat bahawa ini adalah penolakan, ya. So kita mesti ada V di depan dan penolakan di atas pecahan ini bila kita mengguna petua hasil bahagi. Okay. So mari kita tengok contoh pertama. Kalau saya diberi Y sama dengan 2x tolak 1 per x tambah 3 ini, kita akan tahu ini adalah soalan petua hasil bahagi kerana kita tengok kita ada pecahan di sini. So bahagian atas pecahan adalah U, bahagian bawah adalah V. Okay? So itulah bagaimana kita pilih U dan V. Oleh itu kita buatlah pembezaan U dan V ini. So dengan guna rumus pembezaan AX kuasa N, saya akan dapat DU dx ini adalah 2 dan DV dx ini adalah 1. So selepas saya buat pembezaan bahagian atas dan bawah, saya gabungkan dia dengan mengguna petua hasil bahagi. So dy dx sama dengan V du dx. So V adalah x tambah 3, du dx adalah U, tolak U iaitu 2x tolak 1, darab dv dx iaitu 1. Semua itu per V kuasa 2. So x tambah 3 kuasa 2. Okay. So bila kita buat pemudahan pecahan ini nanti, bahagian yang bawah ini tak perlulah didarabkan. Okay, so bahagian yang bawah ini kita boleh biarkan sebagai x tambah 3 dalam kurungan kuasa 2. Kita hanya perlu buat pemudahan di atas sahaja. So darabkanlah x tambah 3 dengan 2 ini menjadi 2x tambah 6 dan darabkan kurungan kedua ini. So ini menjadi negatif 2x tambah 1, ya, dan buat pemudahan di bahagian atas. So kita akan dapat 7 per x tambah 3 kuasa 2 sebagai jawapan. Okay, so mari kita tengok satu contoh lagi. Dalam contoh kedua, kita ingat juga bahagian atas ialah U, bahagian bawah ialah V. So du dx, pembezaan bahagian atas adalah 2x. dv dx ini susah sedikit kerana di sini kita perlu guna petua rantai untuk bahagian kedua ini, ya. So kalau saya guna petua rantai ini, saya akan dapat 2 darab 3x tambah 1 darab 3. So oleh itu ini adalah 6. So saya buat bahagian ini dengan cepat kerana saya sudah faham lah bagaimana saya sudah faham bagaimana saya guna petua rantai. Tapi kalau murid-murid masih tak bagus dengan guna petua rantai, okay, buatlah satu langkah per satu langkah. Tulislah mana bahagian U, mana bahagian V. Okay. Tapi di sini kerana saya nak tengok petua hasil bahagi, so saya takkan buatlah semua petua rantai ini. Saya nak tengok bagaimana saya gabungkan U dan V ini dalam petua hasil bahagi. So dy dx ini adalah V iaitu 3x tambah 1 kuasa 2, du iaitu darab 2x, tolak U iaitu x kuasa 2, darablah dv dx iaitu 6 darab 3x tambah 1. Semua itu per V iaitu 3x tambah 1 kuasa 2. Semua ini kuasa 2 lagi. Okay. So pemudahan ini susah sedikit kerana sekarang bahagian bawah adalah 3x tambah 4 kuasa 4 dan kita perlu buat pemudahan untuk bahagian atas.
So satu cara untuk buat pemudahan ini adalah tengok di depan ada 3x tambah 1 dan di bawah belakang ada 3x tambah 1 juga. So apa yang kita boleh buat ialah factorization supaya 3x tambah 1 ini akan dikeluarkan di depan. So dia akan menjadi 3x tambah 1 darab 2x tolak 6x kuasa 2 ini. Dan kerana 3x tambah 1 di atas dan 3x tambah 1 di bawah, kita boleh hapuskan ini. So hapuskan 3x tambah 1 dan bawah akan menjadi kuasa 3. So kita sekarang ada 3x tambah 1 kuasa 3 di bawah. Dan bila saya buat pemudahan kurungan ini, saya akan dapat 2x 3x darab 2x ialah 6x kuasa 2 yang dihapuskan dengan 6x kuasa 2 ini. So kita hanya ada 2x di atas saja. So dy dx adalah sama dengan 2x per 3x tambah 1 dalam kurungan kuasa 3. Okay. So I know pemudahan ini adalah susah sedikit untuk beberapa murid. So kalau pemudahan ini sangat susah, okay, tak apa. Buatlah apa-apa pemudahan yang kamu boleh buat di atas saja, ya. So buatlah apa yang kamu boleh buat. Tak semestinya perlulah hapuskan 3x tambah 1 ini dengan bahagian yang bawah. Okay. Kalau kamu hanya buat pemudahan untuk bahagian atas saja, that's okay, ya. So biasanya kita akan bagi makan juga, ya. So buat pemudahan pada bahagian atas, itu adalah bahagian yang paling penting untuk buat pemudahan untuk dapat makan nanti. Okay. So di sini lah saya akan tamat video ini. Okay. So tolong cuba rumus pertuah hasil bahagi ini dengan membuat latihan pada muka surat 25, ya. So kalau murid-murid masih tak faham bagaimana guna rumus-rumus yang dibincang di dalam video ini, kita boleh bincang pada hari Sabtu nanti, ya. So tolong buatlah latihan-latihan ini dan kita bincang soalan-soalan murid pada hari Sabtu nanti, ya. Okay, that's all for today. Bye bye.